Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada 5 ahli kumpulan, iaitu Razin, Fahmi, Haziq, Rafiqin dan Aqidatul Fitrah. Di sini saya nak menghuraikan tentang kesimpulan konflik Zionisme dan Palestin krisis terhadap hak asasi dan kemanusiaan. Sebelum itu, untuk pengenalan tajuk ini kita perlu mengetahui sedikit sebanyak apa itu maksud dan definisi Zionisme. Definisi Zionisme menurut Kamus Bahasa Melayu ialah dasar atau pergerakan politik yang bertujuan untuk menegakkan sebuah negara Yahudi di Palestin, atau pergerakan politik yang bertujuan untuk menegakkan sebuah negara Yahudi di Palestin. Zionisme dalam maksud lain pula ialah gerakan nasionalisme Yahudi antarabangsa yang menghasilkan negara bangsa Israel di kawasan Palestin. Asal-usul gerakan ini lebih awal, tetapi secara rasmi ditubuhkan oleh wartawan berbangsa Yahudi Austria-Hungary Theodor Herzl pada akhir kurun ke-19 melalui penerbitan bukunya Der Judenstaat. Palestin adalah negara yang memperlihatkan ketidakadilan oleh sebahagian pemimpin di dunia dalam mengangkat nilai hak kemanusiaan serta nilai hak asasi manusia. Krisis Palestin dan Israel sudah berlanjutan begitu lama. Krisis Palestin ini diserang dari pelbagai sudut oleh musuh-musuhnya seperti Israel dan sekutunya. Berbagai rancangan muslihat telah dirancang dengan sistematik, seperti penghinaan terhadap Rasulullah SAW, peperangan, pergaduhan sesama Islam dan sebagainya. Serangan ini bertujuan untuk menjatuhkan maruah agama Islam dan mampu menjejaskan imej dan kewibawaannya di mata dunia. Keadaan ini membuktikan melalui konflik yang berlaku di Palestin dan Israel. Justeru gerakan Zionis ini telah berkongres pada tahun 1917. Kongres Zionis ini telah membincangkan permasalahan yang dihadapi oleh orang Yahudi di Eropah. Akhirnya, kaum Zionis yang berkongres telah mengeluarkan ketetapan untuk menubuhkan sebuah negara khusus untuk orang Yahudi. Ketetapan dari Kongres Zionis ini kemudian mendapat surat sokongan dari Menteri Luar British yang bernama James Balfour. Maka surat sokongan ini yang dipanggil Balfour Declaration 1917. Israel akhirnya berjaya diwujudkan pada tahun 1948 berasaskan deklarasi Balfour ini. Sesudah Perang Dunia Kedua, Eropah telah melihat bagaimana Yahudi telah ditindas oleh Nazi Jerman. Maka Eropah merasakan perlu untuk orang Yahudi memiliki negara sendiri. Kaum Yahudi telah mondar-mandir mencari makan di merata-rata tempat di Eropah, tidak memiliki tanah air semenjak 2000 lagi. Melalui ketetapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Palestin telah dipilih untuk menjadi tanah air orang Yahudi. Pada awalnya, gerakan Zionis antarabangsa telah menerima cadangan untuk memilih Afrika Selatan, Australia Barat dan Uganda sebagai negara Israel. Ini juga fakta sejarah. Palestin akhirnya dipilih kerana Palestin telah ada komuniti yang telah menjadi warga Palestin. Malah agama Judaisme juga memiliki pensejarahan yang intim dengan Palestin. Justeru apabila kita menentang gerakan Zionis ini bukan kerana ia dianggotai oleh orang Yahudi. Ini bukan sebab kenapa Zionisme ditentang. Harus disedari bahawa bukan semua Yahudi itu adalah Zionis dan bukan semua Zionis itu adalah Yahudi. Ada juga Yahudi yang menentang Zionisme. Tetapi pada tahun 1974, Bangsa-Bangsa Bersatu meluluskan satu resolusi yang menganggap Zionisme sebagai satu gerakan falsafah rasis, perkauman dan anti kemanusiaan. Resolusi ini tercetus hasil perjuangan gigih rakyat Palestin dan juga sokongan rakyat dunia yang melihat betapa bahayanya
falsafah Zionisme ini. Juga disedari bahawa fahaman Zionisme ini tidak semestinya dipegang oleh orang Yahudi sahaja. Ciri-ciri falsafah rasis seperti ini ada juga terselit dalam pandangan pelbagai bangsa dan agama. Apa yang menjadikan individu itu seorang Zionis ialah apabila individu itu bersimpati dan menyokong kewujudan negara Israel. Israeli bombing in Gaza has intensified, with the Palestinian death toll now reaching more than 500, mostly civilians. Artillery, tanks and jets pounded targets despite growing calls for a ceasefire. Israel says it killed 10 militants who tunneled across the border from Gaza, and Palestinian officials accused the Israeli army of shelling a hospital. The third floor of the Al-Aqsa hospital is reported to have been hit, killing 4 people and wounding 16. Earlier, the Palestinians Pihak kerajaan dan NGO sering membantu dengan menghantar bekalan pakaian, makanan dan tenaga sukarelawan kepada bangsa yang terjejas di Palestin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk refleksi saya tentang video konflik Zionis dan Palestin, krisis hak asasi dan kemanusiaan, izinkan saya untuk menghuraikan terlebih dahulu dan lebih lanjut tentang pengenalan tajuk ini. Kita perlu mengetahui sebar sedikit maksud dan definisi Zionis. Definisi Zionis dari Kamus Bahasa Melayu ialah dasar atau pergerakan politik yang bertujuan untuk menegakkan sebuah negara Yahudi di Palestin. Ia ialah satu gerakan nasionalis Yahudi antarabangsa yang menghasilkan negara bangsa Israel di kawasan Palestin. Refleksi saya untuk video ini ialah kita harus mengganding bahu dalam mempertahankan tanah air kita seperti mana rakyat Palestin mempertahankan tanah mereka walaupun dijajah beribu tahun. Selepas itu, kita janganlah mempunyai sikap petikan diri sendiri dalam setiap tindakan dan bertolak ansur dalam mempertahankan hal yang amat penting. Kesannya boleh mencetuskan peperangan sesama sendiri yang amat buruk. Contohnya, kita boleh ambil dan lihat ialah ketegangan politik di antara Fatah, PLO dan Hamas dalam pilihan raya selepas perundangan 2006 yang dimenangi oleh Hamas. Ia boleh menjejaskan keadaan di Gaza pada ketika itu. Kedua-duanya mempunyai kaedah dan strategi berbeza dalam memenangi hati rakyat Palestin.
Perebutan tanpa henti antara mereka malangnya telah membawa kepada konflik ketenteraan yang dikenali sebagai Battle of Gaza yang berlaku di antara 7 hingga 15 Jun 2007. Dengan ini kita harus bersyukur kerana negara kita aman makmur dan damai tanpa penjajahan lagi. Kita juga boleh mengambil iktibar dan berdoa agar konflik ini akan tamat secepat mungkin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fakhrul Haziq bin Kamarul Zaman, nombor metrik D2099-2091, ingin menyampaikan refleksi video kami. Antara langkah kepada usaha pembebasan Palestin ini ialah perlunya mewujudkan intipati nilai kemanusiaan dalam diri masyarakat dunia. Hal ini adalah kerana isu Palestin dan Israel selalu digemburkan oleh media massa kepunyaan dunia, menyimpulkan bahawa isu di Palestin adalah isu agama semata-mata yang membataskan sokongan selain agama yang terbabit untuk menyatakan bantahan atau sebagainya. Selain itu, isu Palestin dan Israel adalah saling berkait rapat dengan isu kemanusiaan. Hal ini adalah kerana setiap penindasan serta ketidakperi kemanusiaan adalah melibatkan hati dan perasaan mangsa tragis ini dalam menghadapi kesukaran ini. Oleh itu, seluruh dunia seharusnya perlu berani bersama dalam mempertahankan hak kemanusiaan yang seharusnya dikecapi oleh masyarakat Palestin sebagai seorang manusia. Kepimpinan dunia seharusnya kembali bermuhasabah dalam menangani isu dalam sudut yang terbaik bagi keseluruhan masyarakat dunia. Sekian, terima kasih. Umat Islam tidak akan mampu mentepani cabaran Yahudi Zionis selagi mana mereka tidak menyedari ancaman Zionis. Oleh yang demikian, sebarang kelewatan dan pengabaian terhadap usaha meningkatkan kesedaran akan menatijahkan masyarakat yang tidak peka dan hanyut di buai mimpi indah. Sedangkan Zionis sudah mula menjeruk leher mereka sedikit demi sedikit. Justeru, bermandai untuk mencetus kesedaran ini tidak hanya di bahu para agamawan dan ahli akademik, tetapi peranan kerajaan dan ibu bapa adalah yang sangat penting untuk digerakkan. Cabaran dan halangan sepanjang pembuatan video ini ialah susah untuk mendapat rangkaian internet, alat rangkaman yang tidak lengkap, kotak internet yang sangat-sangat terhad dan perkembangan idea yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Kita sebagai manusia perlu memainkan peranan untuk menyelesaikan konflik di Palestin. Oleh itu, perkara yang perlu kita lakukan adalah seperti yang pertama, membantu dengan memberi sumbangan kepada rakyat Palestin. Kedua, memboikot Israel supaya mereka tidak meneruskan peperangan mereka di Palestin. Dan yang ketiga, membantu memberi semangat kepada rakyat Palestin. Hal ini secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara negara Malaysia dan negara Palestin. Iaitu, kita perlu membanteras peperangan Israel terhadap rakyat Palestin. Kita perlu menangani konflik dengan mengambil tindakan yang sewajarnya.